التقليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. Secara ringkasnya, surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 di dalam Al-Quran dan surah ini mempunyai 110 ayat dan termasuk dalam golongan surah Al-Makiyah. Al-Kahfi dalam bahasa Arab bermaksud gua dan Ashabul Kahfi bermaksud penghuni-penghuni gua. Selain itu, nama ini diambil daripada cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 hingga ke-26 mengenai beberapa pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Jadi, intipati di dalam surah Al-Kahfi ini menceritakan tentang fitnah atau ujian yang sangat dahsyat di sebalik 4 buah kisah di dalamnya. Jadi, kisah yang pertama yang ada di dalam surah Al-Kahfi adalah mengenai kisah Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda gua, merupakan suatu kisah benar mengenai 7 orang pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua. Di dalam Al-Quran, dari ayat 9 hingga 26 dalam surah Al-Kahfi ini diceritakan kisah beberapa orang pemuda beriman yang telah melarikan diri ke sebuah gua dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan mereka selama 309 tahun. Jika difikirkan secara logik akal, maka kisah dan cerita tentang Ashabul Kahfi termasuk suatu kejadian pelik, luar biasa dan menakjubkan. Namun, tiada manusia yang dapat menjelaskan bagaimana ada orang yang boleh tidur sehingga ratusan tahun tanpa makan dan minum. Namun, bagi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tiada apa yang mustahil jika Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendakinya. Al-Kahfi ada dinyatakan pada ayat 32 dan 44, di mana ia menceritakan kisah 2 orang bersahabat yang merupakan pemilik kebun yang tanahnya sangat subur dan hasilnya sangat banyak. Seorang daripada mereka diuji dengan kesempitan hidup, akan tetapi mempunyai tahap keimanan yang tinggi. Manakala seorang lagi diuji dengan harta yang melimpah ruah, tetapi tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah beri dan malah meragui hari kiamat. Pemilik kebun yang kufur itu menyesal apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kebun yang dimilikinya. Yang ketiga, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana dalam surah Al-Kahfi pada ayat 60 hingga 82 ini ada dinyatakan kisah ini menceritakan perihal tindakan-tindakan pelik yang dilakukan oleh Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Musa AS. Tindakan yang pelik itu ada dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ketika Nabi Khidir menjelaskan perbuatannya kepada Nabi Musa AS. Antara tabir pertama perbuatan Nabi Khidir ialah, yang pertama, Nabi Khidir menebuk sampan yang dinaikinya bersama Nabi Musa. Yang kedua, membunuh kanak-kanak. Yang ketiga, membaiki tembok yang hampir roboh walaupun mereka tidak diberikan layanan yang baik di kampung tersebut. Setiap yang dilakukan oleh Nabi Khidir mempunyai sebab-sebab tertentu dan tidak perlu dipersoalkan. Kisah yang keempat merupakan kisah kepimpinan Zulkarnain. Zulkarnain merupakan seorang pemerintah yang terhimpun di dalam dirinya keimanan, kebaikan dan kekuatan yang luar biasa. Beliau dikurniakan Allah dapat memiliki serta menguasai semua kemudahan dan perkakasan yang ada pada zamannya. Sungguh pun demikian, Zulkarnain menggunakannya untuk kemanfaatan manusia, berkhidmat kepada insan dan membangunkan sebuah kota yang berkebajikan. Zulkarnain juga merupakan rahmat kepada suatu kaum yang selalu diganggu oleh orang-orang nomad, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain datang kepada kampung tersebut dan membantu mereka membina tembok yang boleh menghalang orang-orang nomad ini daripada terus merusuh serta mengganggu kehidupan mereka. Meskipun Zulkarnain berada di puncak kegemilangan dan kekuasaan, tetapi beliau tetap tunduk kepada Allah. Sekian itu saja daripada saya mengenai kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi.